Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Majlis yang kedua, muka surat 51, takutilah orang mukmin. Wahai orang fasik, takutilah orang mukmin itu, dan jangan sampai engkau mendatanginya sedang engkau berlumuran najis maksiat, kerana dia memandangmu dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Segala-gala yang dikandungi dirimu, dia dapat melihat syirikmu dan nifakmu. Dia dapat melihat semua amalanmu yang tersembunyi di dalam pakaianmu. Dia melihat keburukanmu dan kejahatanmu. Siapa yang tiada dapat melihat orang yang selamat, tentu nanti dia tidak akan selamat. Anda seperti orang yang sinting, dan pergaulanmu dengan mereka yang sinting. Ada orang bertanya, sampai bilakah anda akan terus buta? Apa jawabnya? Sampai anda menemui seorang tabib dan anda bersiam malam di daun pintunya. Anda harus mengingat baik kepada tabib itu dan menghilangkan semua sangka buruk dari dalam hatimu terhadapnya. Anda bawa anak pinakmu duduk di pintunya serta bersabar atas semua obat-obat yang diberikannya. Hanya dengan cara begitu sahajalah akan hilang penyakit butamu. Hinakanlah dirimu terhadap Allah Azza wa Jalla. Gantungkan semua keperluanmu kepadanya. Jangan pandang kepada amalan yang sudah anda lakukan. Letakkan semua itu di belakangmu dan berdiri seperti orang yang sudah bengkak, tidak punya apa-apa. Tutup semua pintu di antaramu dengan manusia dan bukakan pintu di antaramu dengan dia. Mengaku yang anda sudah berbuat dosa yang banyak dan mohon keuzuran kepadanya dari kelalaian atau kecuaianmu. Yakinlah dirimu bahawa tiada yang memberi bahaya atau memberi manfaat. Tiada yang memberi kurnia dan menahannya, melainkan dia sahaja. Maka ketika itu akan terhapus buta hatimu dan fungsilah pandangan zahir batinmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasihat dan mewasiatkan kepada kita, khususnya orang-orang yang sudah lalai dalam hidupnya, yang sudah cuai, yang sudah bergelombang dengan dosa dan maksiat, yang hampir tenggelam dan hampir karang dengan meninggalkan perintah Allah, bahkan mendatangi larangannya. Maka kelompok dan golongan ini disebut golongan fasik. Siapa pun yang langgar perintah Allah maka disebut fasik. Dan fasik itu ada peringkat-peringkat. Ada fasik yang merujuk kepada orang yang meninggalkan perkara-perkara fardu. Dan ada fasik merujuk kepada orang-orang yang bukan sekadar meninggalkan perkara fardu, tetapi langsung tidak ada dalam kehidupannya ketaatan kepada Allah SWT, penuh dengan maksiat. Dan ada fasik yang membawa kepada kekufuran. Fasik yang membawa kepada kekufuran ialah fasik yang sampai peringkat mereka menentang, menyalahkan, merendahkan dan mempermain-mainkan agama Allah. Maka ini golongan fasik. Dalam Al-Quran Allah menyebut
faulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang fasik. Orang fasik apa kesudahannya? Bahawa keaibannya akan sentiasa dipertontonkan oleh Allah. Kejahatannya akan sentiasa dilihat oleh manusia. Dia tidak mampu menyembunyikan keaibannya. Kerana siapa yang tidak menyembunyikan keaibannya dengan Allah, maka Allah akan buka keaibannya dengan makhluk. Artinya, siapa yang tak malu dengan Allah? Dia tak sembahyang, dia tak malu. Dia tak puasa, dia tak malu. Dia berjudi, dia tak malu dengan Allah. Langsung tak malu. Maka Allah sama menghilangkan rasa malunya pada manusia. Bila seorang hilang malunya pada manusia, maka Allah mula membuka tabir keaibannya. Maka keaibannya dapat dilihat daripada jauh. Bahkan didengar namanya sahaja sudah diketahui fasiknya, apatah lagi melihatnya. Dan percakapannya tidak dipercayai. Dan perbuatannya tidak pernah akan dipuji oleh orang-orang yang baik dan orang bertakwa. Walaupun dia buat baik. Walaupun dia cuba buat baik, tapi tak akan dipuji. Kerana pujian itu ialah ilham daripada Allah kepada orang beriman. Kerana orang beriman bila mana dia memuji, itu menandakan ahli syurga. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Antum syuhada'ullahu fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah atas muka bumi. Kerana orang beriman tidak memuji untuk menipu. Mereka memuji untuk menjadi saksi atas kebaikan yang dibuat. Tetapi orang fasik, kebaikannya juga tidak mampu disaksikan oleh orang baik. Maka Syekh Abdul Qadir mengingatkan, wahai orang fasik, ingat, rahsiamu semuanya diketahui oleh orang beriman. Kejahatanmu, nifakmu, munafikmu, semuanya diketahui. Amalanmu, kalau saya sebut tadi amalan baik pun tidak akan dipuji oleh orang beriman. Maka orang beriman yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ialah orang benar-benar yang melazimi perintah Allah Ta'ala. Orang-orang yang bukannya menghina manusia, tapi menghina sifat manusia. Kerana kita tidak boleh menghina manusia, kerana ia adalah kejadian Allah. Ia satu benda yang tak boleh berubah. Tetapi sifatnya boleh. Kerana itu kita membenci sifat. Apa beza orang benci sifat dengan benci manusia? Orang benci sifat, kalau dia dah berubah jadi baik, maka kita dengan mudah menyayanginya. Umpama kereta rosak. Kita bukan benci kereta tu, kita benci rosaknya. Bila rosaknya sudah diperbaiki dan dipulihkan, maka kereta itu kembali disayangi dan digunakan. Begitulah sifat manusia. Bila Allah menyebut orang beriman, kalau kita perhatikan Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menceritakan hakikat orang beriman. Bermula dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara yang ghaib, yang menunaikan sembahyang, yang sedekah apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak pernah kita katakan dilalaikan dengan dunia. Bahkan kalau kita baca dalam satu surah khas namanya surah Al-Mu'minun. Kenapa disebut surah Al-Mu'minun? Kita tak ada surah Al-Muslimun. Kita ada surah Al-Mu'minun. Kerana surah ini menggambarkan sifat orang beriman yang sebenar. Yang mereka ini akan menjadi hakim-hakim, saksi-saksi Allah atas muka bumi. Atas pelakuan, atas perbuatan. Kita baca dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sehingga ayat ke-11. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Baca surah Al-Mu'minun pada juzuk yang ke-18. Pada ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Telah berjaya orang beriman.
Allah sentiasa menyebut orang beriman ini orang berjaya. Dalam surah Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Siapa mereka? Allah menyebut sifat-sifat utama mereka, iaitu mereka yang sentiasa khusyuk dalam solat. Maksud khusyuk dalam solat ialah mereka yang menundukkan diri mereka dalam pengabdian, penghambaan kepada Allah dengan sebenar, dan mereka meninggalkan maksiat dan kejahatan. Dan mereka yang berpaling daripada perkara yang lara. Lara ialah apa sahaja perkara yang tidak mengingatkan mereka pada Allah. Dan mereka yang menunaikan zakat sebagai tanggungjawab pada masyarakat. Dan mereka yang menjaga kemaluan, melainkan kepada isteri mereka atau wanita yang dimiliki oleh mereka. Maka itu tidak tercela. Siapa yang mencari selain daripada itu, itulah orang yang melampau. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Dan orang yang sentiasa memelihara solatnya. Yang pertama sebut yang khusyuk solat. Yang ni pelihara solat. Maksudnya tidak pernah dia meninggalkan solat dalam apa jua keadaan. Sakit, sibuk, dalam keadaan apapun disebut alasan-alasan oleh orang fasik. Baik, orang beriman seumpama ini, mereka yang cepat menghidu, cepat melihat, cepat mengetahui, bahkan cepat terdetik di hati mereka tentang sifat-sifat orang fasik. Mereka dikurniakan nur oleh Allah. Nur yang Allah berikan sehingga membentuk firasat. Tentang setiap orang beriman Allah beri firasat. Tapi firasat itu berbeza dengan tingkat keimanan. Bila Nabi menyatakan, bila disebut dalam hadis ataupun setengah menyatakan kata-kata tabi'in yang mulia, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, rawahu Tirmizi. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Nabi sebut firasat, ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasat orang beriman. Artinya orang beriman ni semua ada firasat. Tapi kekuatan firasat itu bergantung. Makin kuat imannya kepada Allah, firasatnya makin kuat. Makin ikhlasnya pada Allah, firasatnya makin kuat. Makin dia ingin memperbaiki manusia, firasatnya kuat. Tentang firasat ni, apa beza firasat dengan sixth sense, deri yang keenam? Deri yang keenam yang terhasil daripada pengalaman, yang terhasil daripada fitrah yang baik, atau yang terhasil daripada pengamatan yang kuat. Kalau saya seorang mekanik, bila seorang datang bawa kereta pada saya bukan tengok cara bunyi enjin tu, saya dah tahu kereta ni rosak apa. Saya tengok keruk wajah yang bawa kereta pun saya tahu, ni rosak, ni macam teruk ni. Tengok muka dia berkeruk semacam. Maka itulah pengalaman saya. Dan itu sebahagian daripada firasat. Kerana firasat ini dia bermula daripada pengalaman, dia bermula pada ilmu, pengalaman, dan tahap tertinggi firasat ialah nur Allah. Nur yang Allah beri padanya, bila mana saya katakan dia benar-benar ikhlas pada Allah untuk memperbaiki manusia. Orang yang disebut oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Takutlah Allah, nescaya Allah ajar kamu sesuatu yang lain, yang tidak diketahui oleh orang lain, dan sebagaimana yang disebut sebagai ilmu al-laduni atau ilmu laduni, suatu kesan daripada taqwa. Umpama pokok bila dah besar, dah cukup matang, dah cukup daunnya, dah kuat batangnya, maka tumbuhlah buahnya. Maka itulah firasat. Kalau pokoknya belum matang, daunnya belum banyak, akarnya belum menunjang, maka belum dapat firasat. Maka orang beriman ini akan melihat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu menjadi cermin kepada orang lain. Cermin. Tentang apa yang ditunjukkan oleh cermin? Wajah kita yang sebenar. Jangan ada orang yang berpura-pura depan cermin. Kerana dia tahu dia berpura-pura. Walaupun cermin tidak boleh berkata-kata, tetapi lisanul hal, keadaan cermin itu, yang semua orang sepakat cermin tidak pernah berbohong. Walaupun kita cuba solek wajah kita secantik matahari dan bintang, maka cermin menzahirkan siapa kita yang sebenarnya. Dia tidak pernah menipu kita. Maka inilah dia orang beriman yang disebut sebagai al-mu'minuna nasahah.
Wal munafiquna ghashashah. Orang beriman sebenar ialah pemberi nasihat. Dan orang munafik sebenar pembohong-pembohong. Maka kata Syekh, kalau kamu duduk dengan orang beriman, berhati-hati. Orang yang bodoh macam kamu bergaul dengan orang yang bodoh, maka akan ditelanjangkan kebodohan kamu. Jadi apakah maksud Syekh nak menghina orang fasik? Bukan. Syekh nak menyatakan bahawa kerana orang ni tuan-tuan, bila dia berada pada satu sifat, dia selesa dengan sifat tu, dia ingat orang takkan tegur. Dia okey. Tapi orang beriman bukanlah jenis orang tak tegur orang. Orang beriman berpegang kepada asas ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka kelak orang beriman akan memperbetulkan dia, akan memperbaiki. Kemudian kata Syekh, bila seorang tanya, sampai bila aku buta ni tak nampak kebenaran? Ya, ada orang yang saya katakan, kalau mata kita tak kabur, mata kita tak nampak, dengan cepat kita baiki. Macam mana pergi kedai spek mata? Atau yang tak nak pergi kedai spek mata, minumlah air lobak, makanlah buah betik, makanlah semua vitamin A yang menguatkan mata, carrot putih atau sebagainya. Sampai tu buatlah lasik, buatlah pembedahan mata, laserlah mata tu, buanglah kataraknya, buanglah itu, buanglah ini. Manusia tuan-tuan, bila matanya kelabu, dia cepat perasan, dia tak nampak. Tetapi bila mata hati yang kelabu, dia macam tak perasan. Mata hatinya kelabu, mata hatinya rosak, penuh dengan katarak dosanya, penuh dengan penghijab-penghijabnya. Dia tak fikir nak rawat. Walau buta mata hati lagi teruk. Kerana buta mata hati meraba-raba jatuh dalam neraka. Buta mata saja ada, bila nampak nak jatuh ada orang pegang, ada orang angkat balik kita, mungkin ada tongkat membantu kita, mungkin ada orang yang menuntun kita, mungkin kita boleh duduk je supaya kita tak ada mudarat melanda kita. Tapi buta mata hati, orang ni akan terus berjalan. Kalau tuan-tuan tengok orang yang buta hati, dia berjalan je. Orang buta mata yang mungkin stop berjalan. Jalan tanpa disedar neraka di hadapannya, maka dia jatuh tercebur. Kerana itu bila ditanya sampai bila mata aku buta, sampailah kamu berjumpa dengan tabib dan melaziminya, berada di pintunya, bersabar dengan obatnya. Ini satu bentuk simbolik untuk Syekh Abdul Qadir menyatakan bahawa kamu selagi mana tak nak duduk dengan murabbi, tak nak duduk dengan pemberi nasihat, tak nak duduk depan ulama, selagi itulah mata kamu buta. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang alim, duduk dengan orang soleh, sehingga kamu benar-benar diperlihatkan kepada dosa kamu, diri kamu, kepada azab kubur yang menanti, kepada kepada mahsyar, tempat menunggu, dan kepada syurga dan neraka. Nampak? Tidak kamu nampak dunia je. Kamu dirawat, bahkan anak isteri kamu sekali kena bawa. Tuan-tuan, untuk beragama kita tak boleh seorang. Kerana agama kita juga dipengaruhi oleh orang lain. Maka kalau kita nak baik, kena bawa anak isteri sekali, kena bawa suami sekali, kena bawa anak-anak sekali. Kalau kita cuma baik seorang-seorang, kita tak kuat. Duduk dalam rumah, kita je bangun subuh, orang lain tak bangun subuh. Anak tak bangun subuh, suami tak bangun subuh, mak mertua tak bangun subuh, mak ayah tak bangun subuh, maka payah. Kerana agama kita walau sekental mana pun terpengaruh dengan orang lain. Terpengaruh. Kita tak boleh nak nafikan benda ni. Sebab itu seorang yang kita nak tengok dia kuat agama, dia takkan kuat seorang. Lihat orang sekelilingnya. Maka dia punya orang sekeliling yang kuat agama, berarti orang ni kuat agama. Kalau dia cuma bersendirian, maka sebenarnya dia berada dalam tekanan beragama. Seorang yang kita nampak seorang-seorang beragama, dia ni dalam tekanan. Dia tak mungkin melepaskan tekanan tersebut. Maka dia mesti bersama dengan orang baik. Sebab itu para Nabi punya kawan-kawan dia. Likulli nabiyyin hawari. Setiap Nabi itu ada hawari, yang ini pembantu, yang kita dah baca hadis semalam. Dan juga hadis yang menyebutkan setiap Nabi itu ada hawari dan ashab, yang menyuruh perkara baik dan mencegah perkara mungkar. Kerana agama tidak boleh bersendirian. Kalau agama boleh bersendirian, maka cukup Allah melantik Rasulullah sebagai Rasul atau Nabi, maka stop.
Jangan suruh, jangan tunjuk pada siapa-siapa, jangan panggil siapa-siapa. Tetapi kenapa Rasulullah diajar membentuk manusia? Kerana itulah kesempurnaan agama. Tuan-tuan, kesempurnaan agama tak mungkin solat seorang, tapi mesti solat berjemaah. Maka itulah kesempurnaan agama. Bukan Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan, kenapa jadi sempurna Ramadan? Kerana kita sama-sama berpuasa. Cuba kalau sekiranya sebahagian puasa, sebahagian tak puasa. Saya tak rasa Ramadan ini akan sempurna. Ramadan sempurna kerana kita sama-sama puasa, kita sama-sama berqiyamul lail, kita sama-sama bertadarus, kita sama-sama bersedekah. Maka memang Islam mewujudkan sifat sama-sama beragama. Tuan-tuan, kalaulah agama itu kita bawa seorang, ada cacat celah agama. Agama ini mengajar kita bawa orang lain. Orang yang dalam hatinya ada niat nak bawa orang lain, itulah dia agama yang subur. Orang yang dalam hatinya tak nak bawa orang lain, sebenarnya dia ada kemuskilan dalam agama ini. Dia muskil. Dia sendiri muskil pada agama ini. Kan itu kita lihat kenapa para nabi bersungguh mengumpulkan orang untuk bawa agama. Para ulama juga begitu bersungguh bawa orang untuk agama. Kerana mereka tahu tak sempurna agama tanpa manusia ini semua. Maka kembali kepada apa yang dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir. Bawa anak bini sekali, sehinggalah hilang penyakit buta kamu. Dan bila kamu nak berhadapan dengan tabib ini, hinakan diri kamu. Tawaduk. Pertama, tawaduk kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tawaduk kita kepada Allah Taala? Yang pertama ialah mengakui semua nikmat datang dari Allah. Yang kedua ialah buang pergantungan dengan makhluk. Yang ketiga, meletakkan pergantungan sebenar kepada Allah. Yang keempat, mengadu dan berdoalah kepada Allah. Jangan ngadu lagi. Belajar jangan ngadu dengan orang. Jangan cerita ke orang masalah kita. Belajar mengadu kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, bila maksud kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah laksanakan semua perintah Allah. Tuan-tuan, yang kita sebut, bila kita nak tawaduk pada Allah, akui nikmat dari Allah. Buang pergantungan pada manusia. Letak pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dan munajat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat segala perintah-perintah Allah Taala. Maka 5 perkara ini ialah satu langkah awalan untuk menunjukkan rendah diri kita kepada Allah. Rendah diri kita kepada Allah. Kemudian bila mana kita beramal, jangan pandang amalan kita. Habis nak pandang siapa? Pandanglah Allah yang menggerakkan kita untuk beramal. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang membangunkan aku untuk solat subuh. Ya Allah, segala puji bagimu yang menjadikan aku kuat untuk berpuasa. Yang mengilhamkan kepadaku untuk membaca Al-Quran. Yang memberi keringanan kepadaku untuk bersedekah dan beramal ibadat. Jangan pandang kita. Oh, alhamdulillah saya ni boleh puasa, boleh itu. Saya. Jangan pandang saya. Pandang dia. Tuan-tuan, jangan pandang saya, pandang dia. Jangan pandang diri kita. Pandang zat Allah pencipta. Kalau tidak kerana Allah yang memberi rahmat kepada kita, nescaya kita dah ikut syaitan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tum syaitan. Kalau tidak kerana rahmat Allah dan kurniaan Allah, semua kamu ikut syaitan. Tuan-tuan, kerana Allah beri rahmatlah kita tak ikut syaitan. Allah ikat syaitannya, Allah tambak syaitannya, Allah ilhamkan kita kebaikan, Allah hadirkan kita orang-orang baik yang menasihati kita, yang bersama dengan kita, yang membentuk ukhuwah alam kerohanian kita. Maka kita melihat dia Allah, bukan kita melihat kita. Dan itu kita katakan jangan tengok saya, tengoklah dia yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita ni bankrupt, tuan-tuan, bankrupt. Itu yang disebut salah satu khazanah syurga, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan daripada Allah. Kalau hari ni saya boleh baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, semuanya daripada kekuatan daripada Allah. Kalau hari ni saya boleh bersedekah RM1, RM10, RM100, RM1000, even RM10,000, semuanya datang daripada Allah. Kita bankrupt, kita tak ada apa-apa. Kita kosong. Kita datang kosong, kita juga pulang kosong. Kita tak ada apa-apa. Sebab itu semua benda kena
lekatkan pada diri kita. Sebab kita tak ada apa-apa pakaian, kita kena ambil lekatkan kat badan kita. Jam kita kena pakai lekatkan kat tangan kita. Itu bukan kita punya, sebab tu kita kena lekatkan dia. Kalau kita punya ditimbul sendiri jam, akhirnya sampai masa kita tanggalkan. Dan kita dapati bagaimana dalam kehidupan kita, kita mula tanggalkan pakaian kita, kita tanggalkan serban kita, kopiah kita, kita tanggalkan jubah kita tanggalkan semua dan kita tak ada apa-apa. Kerana itu pakaian ini kita pakai kerana ia bukan milik kita. Kalau ia milik kita, kita tak akan pakai baju ni, dia akan terus bersama dengan badan kita. Tapi kita memakai. Lalu kerap kali kita menanggalkannya, kerap kali kita menukarnya, kerana ia bukan milik kita. Ia sesuatu yang sementara ditanggalkan. Tudung, bagi wanita yang pakai tudung, kemudian dia akan tanggalkan tudung. Kerana itu bukan milik dia. Itu belum cerita mati, ditanggalkan semua. Bukan ditanggalkan pemilikan kita. Datang satu surat kematian, kita bukan lagi milik dunia. Kita bukan lagi milik dunia. Dan bermula daripada surat kematian, maka seluruh hak milik kita dilucutkan. Harta kita, seluruh nama-nama kita, rumah yang dahulu nama kita bukan lagi nama kita, tanah yang dahulu nama kita bukan lagi nama kita. Bukan nama kita sendiri hilang sehingga disebut arwah. Siapa tu? Itu si mati. Itu arwah. Kalau nama hilang, bagaimana gelaran? Lagi hilang. Gelaran datuk, gelaran tan sri, gelaran doktor, gelaran allamah, gelaran ulama, tuan kiai, semuanya hilang. Si mati. Datang benar-benar kita kosong. Kita bankrupt di hadapan Allah. Kalau kita tak nampak kita bankrupt di hadapan Allah, selagi itu kita tak akan merendah diri pada Allah. Kalau rasa kita ada sesuatu lagi, masih belum. Sehingga kita tanggalkan semua. Oh, saya tak punya apa-apa melainkan Allah Ta'ala. Kemudian tutup pintu antara kita dengan manusia. Tuan-tuan, kita tak ada lagi perkara yang ada boleh menyebabkan manusia mendorong kita buat maksiat. Tidak. Dan tak ada lagi manusia yang boleh takutkan kita. Tak ada manusia yang boleh mengugut kita. Kerana kita mengetahui semuanya dengan keizinan Allah, takdirnya, ketentuannya. Kita tak nampak, oh kerana berlaku ni sebab tu, sebab orang tu, sebab bukan orang tu. Inilah takdir Allah. Bila Allah ingin mentakdirkan sesuatu, ia berlaku kepada kita. Walaupun orang tu kata, sebab saya lah dia jadi macam ni. Pedulikan dia, bukan sebab kamu. Inilah takdir Allah yang saya dah redha, saya dah terima. Apa pun berlaku pada saya. Ya, musuh-musuh kita memang menunggu sesuatu kepada kita. Orang-orang yang membenci kita menunggu sesuatu berlaku pada kita. Untuk mereka berkata, lihat, kerana aku melakukannya, maka dia terperangkap itu dan ini. Kita katakan, ini semua takdir Allah. Ia tidak berlaku melainkan dengan izinnya. Bila mana kita dalam keadaan nikmat, tiba-tiba jatuh nikmat tadi, akan ada mendakwa, saya lah yang menyebabkan dia sudah hilang pendapatan, dia sudah hilang kerja. Kita katakan bukan kamu. Tapi ini kehendak Allah. Kerana itu tuan-tuan, perkara pertama bila berlaku kepada kita, kita muhasabah antara kita dengan Allah. Kita hisap. Apa salah kita dengan Allah? Apa dosa kita dengan Allah? Kita tak akan mungkin hisap apa masalah kita dengan manusia. Tetapi biarlah manusia menganggap kita punya masalah dengan dia. Sebenarnya masalah kita ialah dengan Allah. Sebab itu kita mengakui masalah kita, kita memohon keampunan pada Allah, kita memperbaiki kita dengan Allah, maka tutuplah seketika pintu manusia. Kerana kalau kita buka pintu manusia ketika mana kita nak berubah, kita seolah-olah menyangka manusia itulah yang menyebabkan kita begitu, begini. Tidak, ini Allah. Ini ketentuan Allah. Kemudian kata Syekh, mengakulah kita banyak dosa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hanya inginkan kita mengaku bahawa kita berdosa. Mengaku kita cuai dalam melakukan dosa. Kerana Allah Ta'ala tahu kita tidak mungkin boleh bersih dari dosa. Allah tahu benda itu. Tetapi kita boleh bertaubat dari dosa. Dan kita boleh mengakui di hadapan Allah dengan segala kecuaian kita. Maka itu yang perlu kita lakukan. Kalau untuk kita lari daripada dosa secara mutlak, tidak mungkin selagi mana kita hidup di dunia. Sebab di dunia ini tempat berdosa. Tidak mungkin. Selagi mana tuan-tuan kita duduk kawasan sampah, tak mungkin kita tak dapat mencium bau busuk sampah. Kita tetap akan mencium bau busuk. Tuan-tuan, kalau kita masuk jamban, masuk tandas, sewangi mana pun tandas tadi, kita tetap akan bau busuk.
Kalau tidak daripada tandas itu, daripada tahi yang kita keluarkan. Daripada kencing yang kita keluarkan. Itu tak busuk. Walaupun saat kita puji tandas ni wangi, boleh tidur dalamnya. Ya ke wangi? Duduk seketika. Kerana tempat itu tempat membuang yang busuk. Akhirnya kita berbau juga benda yang busuk. Kita berbau juga benda yang busuk itu datang daripada diri kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, yakinlah bahawa tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi bahaya, tiada yang memberi kurnia, tiada yang menang sesuatu melainkan Allah. Inilah zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Doa yang Rasulullah baca setiap selesai solat. Ya Allah, tidak akan ada yang boleh memberi sesuatu yang engkau tidak beri. Dan tidak ada yang boleh menghalang sesuatu yang engkau hendak beri. Dan tiada manfaat usaha orang yang berusaha, kekayaan orang kaya, bila mana sudah ada ketentuanmu, ya Allah. Itu akidah dan itulah sebenarnya. Kemudian kata Syekh, selepas itu akan terhapuslah buta mata hatimu. Celeklah kamu, berfungsilah batin dan zahir kamu. Kalau kamu ikut kamu dengar cakap aku, maka barulah berfungsi mata hati, mata batin kamu. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita orang celek mata hati dan mata batin kita. Untuk sentiasa melihat kekurangan diri kita. Untuk sentiasa melihat dosa dan kecuaian kita. Untuk sentiasa melihat kelemahan kita. Untuk kita sentiasa mengetuk pintu Tuhan, bukan mengetuk pintu manusia. Untuk kita sentiasa mengarahkan pandangan kita pada pintu Allah. Sehingga ia terbuka dengan redanya, dengan keampunannya. Kita tidak lagi menoleh pada pintu manusia. Kerana kita tak akan mengharapkan apa pun daripada pintu manusia. Kerana kita tahu manusia itu lemahnya seperti kita. Dia banduan sebagaimana kita banduan. Dia sakit sebagaimana kita sakit. Maka lihatlah kepada hakikat kemuliaan kita sebenar yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.